أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah. Pertama sekali marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi panjangkan usia kita untuk menambah amal ibadah, menambah pahala untuk kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan amal ibadah yang kita buat sepanjang hari akan diterima dan dihitung oleh Allah sebagai amal soleh, dan mudah-mudahan ia berkekalan sehingga kita bertemu dan berada di alam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita teruskan, sama-sama kita niat i'tikaf supaya kita tidak rugi duduk dalam masjid tanpa kita dapat pahala. Bila kita niat i'tikaf lalu kita dapat pahala i'tikaf. InsyaAllah kita sambung malam ni dalam kitab Tanbihul Ghafilin, halaman yang ke-32. Alhamdulillah, kita dah berada di bab yang ke-8. Kita hanya tinggal 4 bab lagi, 9, 10, 11, 12. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita, tetapkan diri kita dalam istiqamah, menjadi ahli masjid, dan mudah-mudahan kita dapat habis dengar apa yang disebut oleh Tuan Pengarang berkenaan dengan peringatan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, yang mana baginda sangat merindui, walaupun umatnya yang di akhir ini tak pernah melihat, tak pernah mendengar suara Rasulullah, tak pernah melihat dengan mata lendir kita, tak pernah sentuh dengan tangan kita, tetapi Rasulullah sangat-sangat merindui hinggalah Rasulullah tinggalkan berbagai pesanan untuk umatnya, jadikan panduan supaya selamat di dunia ini dan selamat di hari akhirat. Maka pada malam ini kita sambung. Wa qala muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi bid-darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan perbezaan nasib orang yang tidak memberi zakat dan menunaikannya dalam sabdanya. Pengarang buat mari kepada kita satu hadis, yang mana hadis ini menyebut tentang Rasulullah nak menunjukkan perbezaan nasib nasib orang yang tidak memberi zakat. Macam kita sebut dah sebelum ni, dia cuba mengelak untuk membayar zakat. Tak kira lah dia beli kereta ke, kan? Tak kira dia beli tanah ke, tak kira. Ataupun dia buat keluar duit tersebut untuk buat modal perniagaan, dengan maksud dia nak lari daripada membayar zakat. Sebab apa saya sebut? Sebab orang yang tahu dia buat benda ni. Okay, dia kata kalau buat benda ni haul tak cukup. Nisab tak cukup, dia reka lah supaya boleh dikecualikan daripada bayar zakat. Maka orang ni dia akan menerima akibat. Lalu Rasulullah meletakkan dua kalangan perbezaan orang yang menunaikan zakat
dan orang yang tinggal perbuatan zakat ini, okey. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang telah tertulis namanya di pintu syurga, orang yang tertulis namanya di pintu syurga, engkau telah dihalang memasukinya kerana enggan menunaikan zakat. Ni pertama. Kita tahu daripada mana kita? Daripada mana kita? Dengan Nabi Adam alaihi salam, daripada mana? Daripada syurga. Semua dari kalangan kita, baik muslim ataupun tidak, itulah ayahanda kita. Betul? Bapa kita, segala bapa kepada manusia ini adalah Nabi Adam alaihi salam, dan ibunda kepada seluruh manusia ini adalah Siti Hawa. Dari mana dia? Allah menciptakan dia bermula daripada syurga. Allah sebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah sebut nak menjadikan khalifah di mana? Fil ard. Mana ard? Al ard di bumi. Ni bumi ni. Tetapi kita bermula daripada keturunan kita ni, bermula daripada syurga. Ni kelebihan kita, kan? Lalu disebut dalam hadis ini orang yang telah tertulis namanya di pintu syurga. Tulis dah. Siap dah tulis. Ada tak di zaman Rasulullah orang yang murtad sebab enggan membayar zakat? Ada tak? Selepas kewafatan di zaman Sayyidina Khalifah yang pertama, kan? Sayyidina apa? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib, kan? Ingat? 4 orang khalifah Islam. Tak? Buat gitu ni nyanyi semua baru ingat. Khairul qarni qurun aku, Nabi kata. Kemudian selepas aku. Maka nama-nama yang telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahli syurga, lalu dia murtad selepas apabila wafatnya Rasulullah. Sebab apa? Enggan membayar zakat. Bukan hari ni orang enggan, orang tak mahu bayar zakat, tidak mahu bayar zakat. Dahulu lagi lari nak beli kereta, nak lari daripada tax, okey ya, betul. Sebab undang-undang negara kita ya. Kita ada banyak undang-undang. Undang-undang awam, undang-undang adat, undang-undang hukum tetangga, okey, undang-undang mahkamah syariah, mahkamah sivil, betul. Undang-undang adat. Itu tak boleh nak buat. Ada tak orang yang boleh lawan hukum adat? Tak boleh kadang-kadang. Sebab apa? Hukum adat ni sepakat majoriti sekampung tu. Betul? Dia tak boleh nak ubah sebarangan. Orang luar masuk kampung kita, dia nak buat cara lain. Tak boleh. Itu hukum adat, tak tertulis di dalam undang-undang negeri. Tak diletak dalam undang-undang enamen tak ada, tetapi dia termaktub. Kalau buat dia akan dipulau, kalau buat dia akan disingkir, kalau buat dia akan dijatuhkan hukuman. Dalam Islam ada undang-undang iaitu zakat wajib dibayar. Wajib. Maka ni kalau kita lari ataupun kita cuba untuk elak, lalu dia akan menerima akibat dia. Yang pertama apa? Disebut oleh pengarang buat mari kepada kita dalam hadis, iaitu namanya ditulis di pintu syurga. Contohnya Badi'uz Zaman bin Yusuf, contoh, kan? Dah tulis dah nama di pintu syurga, lalu dia tidak bayar zakat. Lalu menurut hadis ini diberitahu kepada kita dihalang untuk masuk ke syurga Allah. Sebab apa? Sebab enggan menunaikan zakat. Kita nak puasa tak lama lagi.
zakat fitrah. Mayang tak, puasa pun tak. Sembahyang Jumaat je pergi masjid. Jumaat saja pergi masjid, siapa penuh bergumbu masjid. Hari lain tak pergi masjid. Masuk Ramadan, seminggu Ramadan dia sibuk nak bayar zakat dah. Sembahyang tak cara mana kau? Okey tak? Tak okey. Dalam bab ni yang kita baca ni, antara bab yang pertama, balasan bagi orang yang meninggalkan solat. Hak mari seumur dia tahu. Dah kalau zakat dia buat pun sembahyang tak buat, bermakna awal-awal lagi dia tak akan terlepas. Contoh macam ni, analogi yang mudah kita faham. Analogi yang mudah kita faham apabila kita jumpa dengan roadblock, kan? Halangan polis buat roadblock. Kita sampai dekat polis, polis kata berhenti. Dalam hati ni rasa lesen hidup. Dah covid lama mana tak ada roadblock. Lesen hidup. Gi sampai dekat polis bagi lesen. Molek-molek ada dia bagi lesen. Polis tengok 28 bulan 4 2022. Bulan 4 tahun lepas. Tengok, lama dah ni. Cik, dah saya ngata rawa saya pergi, cik. Kalau lupa saya pergi. Pahang saya pergi. Tak. Polis suruh samang saja ke polis suruh masuk tepi? Samang situ ke suruh masuk tepi? Dia masuk tepi lah. Tak. Masuk dulu. Tak. Masuk dulu. Dia cek benda lagi. Dia cek rotek pula. Betul. Lepas tu dia cek spek kereta pula. Dia cek macam-macam. Solat, kalau kita tinggal, bermula daripada solat, lalu akan adalah rintitan-rintitan, sehinggalah hubungan kita dengan manusia. Masya Allah. Tetapi ini zakat, dia dah dicabang-cabang. Okay? Walaupun disebut dalam hadis ini akan dipadam namanya di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, namun terlebih awal lagi kalau dia tak salat, lalu dia dah dijauhkan daripada 15 seksaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia hidup, ketika dia nazak, ketika dia di alam barzakh, ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni seksa bagi orang yang meninggalkan solat. Mendedahkan aurat. Wow, hari ni hebat orang mendedahkan aurat. Orang kata apa? Allah belum bagi kepada saya taufik. Allah belum bagi kepada saya hidayah. Nanti umur dah masuk 30, umur dah masuk 28, dia kata Allah belum bagi kepada saya hidayah. Dia cakap macam tu waktu dia hidup. Apabila balik kepada Allah, Allah tanya, mu tahu tak bila mu balik, kalau lelaki berapa, perempuan berapa? Malaikat soal. Malaikat soal tentang aurat. Dia kata tahu. Dah orang balik ni mukallaf ke tak? Mukallaf. Dan mukallaf kena buat apa? Taklif. Taklif apa? Kena buat benda yang wajib, tinggal benda yang haram. Betul? Kan? Satu barang yang dilaksanakan. Satu barang yang dilaksanakan, apabila dilaksanakannya akan diberi pahala ke atasnya. Apa benda? Wajib. Kan? Apabila meninggalkannya dapat dosa, wajib. Sesuatu yang meninggalkannya dapat pahala dan melakukannya dapat dosa, apa? Haram. Dia ngajar ke malaikat masa tu. Malaikat dah umur 28 dah akan tudung warna kira. Kita tunggu hidayah. Molek tegang ni tak? Tak kira hak puan tutup kepala, hak lelaki seluar pendek ataupun tak tutup aurat, maka akan dikena oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak kira siapa, ketua kampung, menteri besar, Perdana Menteri, semua kena. Pangkat, harta, kedudukan, hanyalah nilaian di atas muka bumi. Apabila kita balik kepada Allah, kita akan bawa apa? Amal je. Kita tengok kubur yang ada sebelah ni.
Kubur yang ada sebelah ni, dia sibuk dengan apa? Hari ni dia sibuk dengan apa? Urusan amal ibadah dia. Allahu Akbar. Jika sekiranya kematian kita adalah kematian husnul khatimah, dan kehidupan kita adalah kehidupan yang penuh dengan keharmonian, taat kepada Allah, redha apabila Allah uji kita, lalu amanlah, jadilah daripada taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Jika sekiranya di saat kita hidup, zakat pun kita jauh untuk kita tinggal, cuba fikir untuk tinggal zakat, maka di sini akan kita berhadapan dengan satu fitnah yang sangat besar, iaitu tak akan kita dapat balik untuk bangun keluarkan zakat balik, tak dapat. Dalam sabda Nabi SAW yang lain pula, barang siapa memberi zakat hartanya yang sempurna, ditulis gelaran baginya di langit. Yang pertama, karim, dengan maksud yang mulia. Mereka yang mengeluarkan zakat, namanya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala pada langit yang pertama dengan namanya karim, iaitu yang mulia, dihormati. Kita pun kalau kita hidup, protokol kita apabila seseorang tu dia belajar tentang menjadi seseorang pengerusi ataupun nak buat pengucapan, dia mesti belajar dulu, betul? Dia tak boleh lantik naik cakap, tak boleh. Dia kena tahu protokol dia, siapa yang paling tinggi. Contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tuan pengerusi majlis yang saya hormati dan saya kasihi. Kan, pengerusi masjid, saya raikan kepada muslimin dan saya sayangi kepada muslimat. Ada kedudukan dia. Maka di sini Allah meletakkan bagi orang yang menunaikan zakat, namanya ditulis sebagai nama Allah, iaitu karim, orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak ke tak kita dimuliakan oleh Allah? Nak ke tak? Memang kita nak. Ramai orang nak dimuliakan Allah. Orang yang buat maksiat pun dia nak dimuliakan Allah. Orang yang mendedahkan aurat pun dia nak dimuliakan Allah. Orang yang nak syurga Allah, dia dalam keadaan dia buat maksiat, kita tanya dia nak masuk syurga ke tak? Nak lah, siapa tak ambil. Dia akan jawab, nanti ada masa saya bertaubat lah. Dia tahu bilakah nyawa dia akan diambil oleh Allah, bilakah nyawa dia akan dipisahkan daripada roh dan jasad dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dia sebut, nanti saya akan taubat. Rasulullah ditanya kepada Aisyah. Sahabat tanya Aisyah, berapa kali Rasulullah istighfar satu hari? Ada setengah riwayat 70 kali, ada setengah riwayat 100 kali. Kita selepas sembahyang 3 kali, tu pun bangun tembur. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tak dah habis, tak iman, tak dah habis nak istighfar. Bangunlah. Tak fikir pun nak istighfar untuk anak isteri, untuk rakan taulan, untuk keturunan kita. Tukar domain, nastaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilai. Kami, kita gunakan domain kami. Nastaghfirullah ya Allah. Kita minta secara beramai-ramai. Kemudian namanya ditulis di langit dengan nama karim. Di langit yang kedua, jawab, yang baik hati. Ditulis lagi. Kemudian di langit yang ketiga, muti, yakni yang taat. Di langit yang keempat, bar, yakni yang berbudi. Di langit yang kelima, makbul, yakni yang diterima. Di langit yang keenam, mahfuz, yakni yang dijaga. Dan di langit yang ketujuh, mahfuz zunubuh, yakni yang diampunkan dosanya. Manakala barang siapa yang tidak memberi zakat hartanya, tidak memberi zakat hartanya, digelarkannya di langit yang pertama bakhil.
Kita duk kuasa atas dunia ni, kita lari daripada buat ibadah. Lari daripada buat ibadah lah. Kalau kita lari daripada bayar zakat, betul tak? Kita lari daripada bayar zakat, sebenarnya kita lari daripada buat ibadah. Kita cuba lari daripada mentaati kepada Allah. Saya kadang-kadang lah jumpa orang yang kenal. Orang kenal ni, terutama orang perempuan, bila dia kenal saya, lagi-lagi dia kenal saya mengajar. Saya tak suruh dia kenal saya mengajar pun, dia kenal. Apabila dia kenal saya sebagai seorang pengajar, dia tengok saya, apabila dia tak tutup aurat, dia cari kain. Dia ambil lah kain apa-apa pun, dia letak atas kepala. Tak ada saya, molek-molek ada dia duduk sembang, ngata rawa. Saya nak tanya, manusia ni dia malu ke saya ke dia malu kepada Allah? Kepada siapa sepatutnya kita malu? Masya Allah. Kenapa berlaku benda ni? Sebab ilmu akidah tidak kuat. Ilmu akidah, balik semula, awwaluddin ma'rifatullah. Awal kita nak mengenal agama ni, kita kenal Allah. Fiqh yang kedua, tasawuf yang ketiga. Kan? Jadi tubik juri jalan gimana tak? Jumpa pakai ketak-ketak kan? Ustaz, tanya sebut ustaz. Lepas tu dia terik baju kan? Saya heran, sebab apa dia tak malu kepada Allah? Yang mana Allah, kita tengok atas ni, pihak masjid duk tulis atas ni, saya baca tadi kan, dalil daripada Al-Quran, daripada hadis. Allah melihat di tempat kita duduk seorang-seorang, duduk ramai-ramai. Allah tengok. Nanti selepas solat baca. Cukup menjadi satu berita kepada kita sebagai peringatan kepada Allah. Duduklah ramai ke seorang ke, maka Allah akan sentiasa tengok kita. Allah tidak memerlukan kepada basar Allah, tidak memerlukan kepada mata, tidak memerlukan kepada tenaga, tak memerlukan kepada mata yang sehat. Kan? Sama basar. Allah ni melihat, dan Allah tidak perlu, tidak ada dinding baru Allah boleh tengok, tak. Allah melihat, tak perlu kepada mata, tak perlu kepada bantuan, tak perlu. Kita umur kadang-kadang sekarang ni baru sekolah menengah, kena pergi buat spek mata. Betul? Betapa lemahnya kita. Kadang-kadang tengok telefon ni, kau jauh. Dah buat apa, dah tak dekat. Kan kau dekat baru nampak. Tak? Dia tak jauh. Nak baca air ni. Dia jauh kau nampak. Pelik tak? Logik pada kita, kalau kita nak baca sesuatu benda, satu-satu benda, dia kau jauh, kau jelas. Pelik tu kan? Tetapi Allah, dia melihat tidak kepada biji mata, tak perlu. Jadi sahabat-sahabat muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tulis nama-nama kita apabila kita menunaikan zakat di setiap muka pintu langit. Saya nak bagi tahu, orang yang pernah naik kapal terbang, besarnya ciptaan Allah ni tuan-tuan, memang besar sungguh, hebat sungguh. Kalau kita duduk atas ni, dia khabar kan, kita berada ketinggian berapa, betul tak? Kan? Dia bagi tahu kepada kita. Bila kita duduk atas, ambil seat tepi, beli seat tepi, jangan beli kat tengah. Kat tengah sibuk pula, boleh tak? Sok sikit nak tengok tepi. No, you sibuk duduk atas tu, dia beli seat, contoh A, B, C, dia beli D ataupun C. Ha. Dia A, B, C, D, E, F. Ha. Kalau kita nak tengok tepi, A ataupun F. Kalau A, B, C ataupun D, duduk tengah lah. Mana dua orang terhalang. Jangan ambil D dengan C. Ambil B ke, kalau pergi dengan isteri kita boleh ambil B, boleh jengok kepala sikit tak? Ataupun ambil A ke, ataupun ambil F, tengok. Asia. Tengok kita kargo hok besar ni, hok kita tengok duduk depan kita besarnya kapal. Pergi dah pelabuhan sekali tengok, besar sungguh kapal. Kontainer hok ada atas dia tu macam kapal, kalau kontainer duduk atas dia boleh tenggelam kapal.
Kita duduk atas tu, kita tengok dia berlayar di tengah lautan. Masya Allah, besarnya kekuasaan Allah, kekuasaan Allah. Kita duduk bawah, kita tengok pula kapal terbang. Masya Allah, kecilnya kapal terbang. Besarnya kekuasaan Allah ni. Ini baru sebahagian daripada planet-planet yang ada ni. Baru sebahagian tu apa? Allahu Akbar. Kemudian kita tengok planet bumi. Kemudian kita tengok lagi negeri Terengganu kita. Kemudian kita tengok lagi kampung kita. Kemudian kita tengok lagi rumah kita. Kemudian kita tengok lagi diri kita. Kemudian kita tengok lagi tangan kita. Kemudian kita tengok lagi bulu-bulu roma kita. Duduklah jauh atas tu. Kita tengok diri kita, nampak tak? Tak nampak apa. Oi, tapi debel. Kita debel dengan Allah. Betul tak? Kita tak takut kepada neraka. Masya Allah. Jika sekiranya dimasukkan kita ke dalam neraka Jahannam, besar mana kita ni? Besar mana kita ni? Jumpa cari kedok kita. Tetapi di dalam hadis Allah Subhanahu wa taala bagi tahu, Rasulullah ni disampaikan hadis kepada kita, kita apabila nak dibalas di dalam neraka Allah, Allah akan besarkan kita. Ada kaji dengar dalam radio ni? Allah akan besarkan kita, okey, besar, tinggi, beberapa hasta, kemudian baru dibalas ke atas orang yang buat maksiat kepada Allah. Dibesarkan kita supaya apa? Supaya terkena banyak balasan-balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat. Tengoklah. Kita tengoklah. Saya nak gambarkan macam mana besarnya kekuasaan Allah. Memang sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar. Okey. Kemudian inilah kekuasaan Allah. Allah akan catat nama-nama orang yang menulis. Allah akan catat nama-nama mereka yang membayar zakat hartanya di muka-muka langit Allah Subhanahu wa taala. Kita baru tengok awang, tingginya awang. Tak sampai langit pertama lagi, tak sampai langit kedua lagi, tak sampai langit ketiga lagi. Allahu Akbar. Besar mana kekuasaan Allah ni? La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hidup sudah boleh sihat molek 23 umur 50 kan. Tak? Neh. Biar hak 50 kurang dah biasa sebab ia banyak rambut putih. Neh. Hidup free hair dah. Hak muda-muda lah 30, 34, tak, 38. Tak apalah. Saya belum dapat hidayah. Tak. Nganyi molek tak. Allahu Akbar. Kalau tak apalah, saya belum dapat hidayah. Guana. Agak-agak guana. Balik mata. Tak sedar dah lepas tu nak guana. Ni ingat molek kekuasaan Allah ni sangat besar. Dan Allah sangat luas pengampunannya. Allah sedia pengampunan dia. Sangat luas. Kalau kita ada buat maksiat, banyak-banyak bertaubat. Supaya Allah akan bagi kepada kita keampunan. Sebelum mana? Sebelum nyawa sampai hakum. Sebelum matahari keluar daripada sebelah barat. Okey, baik. Dia akan menulis nama kita. Yang nama yang pertama ditulis pada langit yang pertama iaitu bakhil, yakni yang kedeku. Memanglah orang yang tak menunaikan zakat ni kedeku lah. Dah buat kerja 2.25%. Kena buat tubik. Saja-saja. Dia tak faham Ta'rif zakat ni apa? Ta'rif zakat ni apa? Apakah falsafah zakat? Orang yang tak pernah bayar zakat, lalu dia bayar zakat, Allah bagi ketenangan dalam hati dia. Dia menangis sebab nikmat dia membayar zakat. Itu falsafah zakat. Dan falsafah zakat adalah mengembang. Bila kita bayar zakat, Allah akan tambah lagi harta kita, melempah. Falsafah zakat. Menyucikan. Apabila kita bayar zakat, harta-harta, jika dalam harta kita ada syubhat, maka disucikan harta kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan buat kerja gini, ambil rasuah kan, ambil suap orang tersuap orang ni,
dapat projek banyak, boleh projek, pergi bersih buat umrah. Betul tak cara tu? Balik umrah buat bulak perangai tu. Allahu akbar. Dia tipu siapa tu? Tipu Allah ke tipu diri sendiri? Tipu diri sendiri. Aman tak hidup? Tak aman. Kan? Orang cakap bab judi kan? Bab judi. Saya kata, saya ada cakap dengan sahabat saya di Kuantan. Sekarang ni Kuantan selepas pada naik pemerintahan baru ni kan. Minta maaf saya sebut di Bandar Kuantan. Di Bandar Kuantan bercambah-cambah buka kedai judi, buka rumah urut, pusat urut. Hak mana nak ngurut pergi Kuantan. Tak? Tak cukup dekat Terengganu pergi Kuantan. Kelak-kelak malam, kawan sahabat kita duduk yang daripada Terengganu ni kerja sana, dia cerita kepada saya, teruk sekarang ni, sangat-sangat berleluasa terbuka. Dia kata, saya tanya, dah yang pergi ni siapa? Yang pergi ni orang Melayu kita. Saya nak bagi tahu, inilah membuka satu ruang musibah. Musibah apa? Kejatuhan, keruntuhan moral rumah tangga, suami yang tidak bertanggungjawab. Siapa tidak setuju? Saya nak tanya kepada ayah-ayah yang ada anak, yang ada isteri, yang ada menantu. Agak-agaklah kalau menantu kita tu puang, kita bimbang ke tak? Kita bimbang tak? Kita bimbang. Hak judi ni, dia berjudi. Mula-mula dia ada duit daripada gaji dia. Okeylah, dia judi. Dia dapat. Saya nak tanya, duit itu dia akan bagi makan kepada anak dia ke? Ataupun dia akan pergi bersosial dengan sosial yang cara haram? Pertama, rezeki yang benda yang didapat tak halal. Apabila tak halal, dia akan cenderung kepada benda yang haram. Betul tak? Dia akan pergi kelab, dia akan belanja kawan-kawan makan, dia akan pergi lepak. Itulah yang akan pergi. Dia tahu kalau orang yang ada basic sikit agama dalam hati dia, dia berjudi, dia tak bagi makan kepada anak isteri dia. Dia cuma buat isi minyak kereta, dia tukar sport ring, dia tukar spoiler, dia pasang skirt. Dia kata, apa makna ni? Dia apa? Sebab dah makan kanak. Ia pandai. Syaitan ni dia kata, mu nak alim sikit, atau kelah alim sikit. Nak khabar, saya nak bagi tahu musibah apabila terbukanya pintu-pintu maksiat ni. Dah. Jadi orang yang juga muslihat dengan Allah ini, dia akan tidak terlepas daripada kecaman, daripada kebinasaan pada hari kiamat nanti, iaitu akan ditulis nama yang pertama sekali bakhil, iaitu kedekut. Kemudian di langit yang kedua, lari, iaitu lalai, ataupun larwun, ataupun lara. Lalai tak orang ni? Lalai. Dia lupa Allah, dia lalai. Orang yang ingat kepada Allah, hati dia khusyuk, hati dia tawaduk, dia cukup dengan benda yang sedikit. Ini hati yang khusyuk, yang tawaduk. Isyak dah lagi? Dah lagi tak? Dah isyak lagi? Berapa minit lagi? 8 berapa isyak? 8, 20 apa? 28. 4 minit, 3 minit lagi. Jar saya lah. Okay. Okey, yang pertama ditulis nama dia bakhil. Yang kedua ditulis nama dia laghwun, iaitu orang yang lara. Okey, lara. Saya nak tanya, orang tengah berhibur, ya tunjuk langit. Dia ingat kepada Allah tak? Dia ingat kepada Allah. Kita pergi dekat orang tengah, nak masuk syurga, nak apa dah. Ini nak masuk syurga lagi. Betul tak? Tapi betul ke dia ingat kepada Allah? Tak ingat kepada Allah. Tak ingat kepada Allah. Sebab tu iman kita dia naik. Dia naik dan turun. Kita dah tahu macam mana nak ubatkan hati kita. Duduklah dalam majlis ilmu, kan, bersahabat dengan orang yang soleh, baca Quran, sembahyang malam, kan. Duk baca Quran duk pandai, nak nangis buat ni. Walakot. Walakot zarokna. Walakot. Tak, lepas tu tutup. Ambil telefon.
Nak buka Iqra 1 malu kat orang. Dah 80 umur. Nak apa ngaji siapa tu tak apa. Kemudian kedua saya ulang lagi. Yang kedua ditulis lagwun iaitu lalai. Yang ketiga malik iaitu yang memiliki. Dia tak bagi. Dia rasa hak ya. Kemudian di langit yang keempat di langit yang keempat mughatin iaitu yang menjadi kaya. Dia memang tak bagi. Tak. Di langit yang kelima asi iaitu yang derhaka. Orang yang asi. Masya-Allah, orang yang tidak menunaikan zakat juga digolongkan nama dia akan ditulis pada langit Allah Subhanahu wa taala yang kelima iaitu asi. Allahu akbar. Hidup-hidup dah dia dicok sebagai orang yang buat maksiat. Na'udzubillah. Di langit yang keenam manzu' al-barakah iaitu dicabut keberkatan, yakni tidak dijaga hartanya selama ada di darat maupun di laut. Tak ada keberkatan pada hartanya. Saya nak bagi tahu contoh harta yang tidak berkat. Mudah je. Harta yang tidak berkat, walaupun dia banyak harta, Allah tak akan bagi kepada dia yang pertama mawaddah warahmah. Allah tak bagi. Dia susah sama. Dia tak ada apa? Kereta ada. Kereta apa? BMW. Dia tak ada apa? Isteri ada. Berapa orang? 3 orang. Ada. Dia tak ada apa? Kerjaya ada. Dia tak ada apa? Bisnes ada. Chalet ada. Agro ada. Tetapi dia tidak ada ketenangan. Orang naik kereta kacik, bawa ngundur dengan keadaan suka. Mana? Situ Jalan Kamarudin. Bawa ngundur. Kebetulan adik saya tengok. Dia kata, jangan berlaku. Bukan jangan, tak pernah berlaku. Jalan Kamarudin, orang bawa daripada Batu Buruk. Betul. Daripada Batu Buruk nak pergi ke sekolah khairiyah. Kan? Orang gini, dia gini. Bahagia. Kan? Tanya, ada kerja? Ada kerja? Ada kerja buat gitu. Jadi Allah tak bagi kepada orang ni kebahagiaan. Allah cabut apa? Keberkatan harta. Jangan bagi sampai Allah cabut keberkatan harta. Jangan. Jika sekiranya Allah cabut keberkatan harta, maka hidup kita akan sengsara. Orang yang merasa dia tahu bahawa bahayanya sengsara, tidak ada berkat dalam hidup. Tak ada berkat. Allahu akbar. Balik rumah tak tenang. Pergi jumpa kawan tak tenang. Buka media sosial tak tenang. Tak tenang. Ubat dia apa? Ubat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Buka Quran, buka juzuk 30. Bacalah. Allah bagi tahu kepada kita, Allah akan membinasakan dunia ni, Allah akan mengazabkan, bagaimana kedahsyatan berlaku hari kiamat, goncangan dunia ini. Hiduplah hati kita. InsyaAllah. Okey. Jadi dalam hadis ini dia bagi tahu kepada kita yang keenam, dicabut keberkatan harta dan tidak dijaga hartanya sama ada di darat maupun di laut. Dan yang ketujuh, Allah akan menulis namanya di pintu langit, matrud, iaitu diusir. Allahu akbar. Allah tak pandang dah. Allah tak mau tengok dah hamba ni. Mu lawan sangat aku atau mu hidup, aku tak mau tengok mu. Mu ayah boleh tahan lagi, kita minta maaf ya Allah. Mu minta maaf, mu ayah minta maaf ya Allah. Kita kalau tak sempat minta maaf, nak buat macam mana? Tak. Jadi yang ketujuh ni diberitahu kepada kita dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu dan di langit yang ketujuh ditulis namanya matrud, iaitu yang diusir
oleh Allah Subhanahu wa taala dan solatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kut sekadar tu pada malam ini, mudah-mudahan apa yang kita dapat amal dan dapat sampaikan. Mohon maaf atas segala kesilapan. Terima kasih atas segala perhatian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.